yaitu cara mengobati hati. Jadi dalam bab tasawuf ini cara mengobati hati, yaitu yang pertama yaitu memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang manusia, Allah anugerahkan mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat yang besar untuk kita. Jadi Quran itu jadikan satu panduan. Al-Quran itu jadikan satu hala tuju kita. Jangan jadikan Al-Quran itu hanya digunakan pada sesuatu masa, antaranya waktu kematian baru nak pakai Al-Quran. Jangan. Jadi walaupun kita tak sehebat Syekh Hasan Al-Basri, apabila Syekh Hasan Al-Basri ini baca Al-Quran, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan meleleh air matanya, menangis, sebut ya Quran, sebut ya ayat-ayat Al-Quran, menangis dia. Tapi kita tak sampai tahap tu. Walau bagaimanapun, kita cuba menghayati Al-Quran itu, kita cuba mentahsin atau memperbanyak, memperelokkan baca Al-Quran itu, supaya menjadi cahaya dalam kubur kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita hari ini, jadikan sifir 7. Malam ni saya nak membuka minda tuan-tuan. Kita mulakan dengan sifir 7, iaitu 1 kali 7, 7, iaitu 7 tahun. Umur kita 7 tahun, zaman kanak-kanak nak seronok saja. Seronok, dia tak ingat benda yang akan berlaku, dia tak tahu benda tu musibah dan sebagainya. Nak seronok budak-budak. Bermain, itu kerja mereka. Umur 7 tahun. Kita kali pula 2 kali 7, 14 tahun. Sama 14 tahun ini, kanak-kanak telah semakin dewasa. Zaman persekolahan yang perlu kepada pembelajaran yang baik untuk diri mereka, untuk mencapai target pada peperiksaan SPM ataupun PT3 ataupun SPM, untuk berjaya dalam pelajaran mereka. Kita ambil pula 3 kali 7, iaitu umur 21. Bagi pelajar-pelajar yang umur 14 tahun, yang tidak berjaya, yang main-main dalam pelajaran, sampai umur 21 dia rasa menyesal. Sahabat-sahabat aku boleh masuk universiti, sahabat aku boleh masuk kolej, sahabat aku boleh pergi ke Mesir, sahabat aku boleh keluar negara, tapi aku hanya duduk di kampung sahaja. Pada umur 21, dia rasa kekecewaan kalau dia tidak berjaya. Kita ambil pula umur 4 kali 7, iaitu jadi berapa? 4 kali 7 berapa? 27. Umur 27 ni dia berasa nak kahwin, nak cari rumah tangga. Mungkin ada yang awal umur 24, 25, 26. Umur 27 ni dia rasa dia nak kahwin. Dia nak kena cari duit. Aku macam mana pun nak cari duit untuk dapatkan isteri. Kita pula cari pula seterusnya 6 kali 7 berapa? Orang pamor mesti kena tahu pasal apa dia kira-kira jual buah-buahan dan sebagainya. 54. Umur 54, umur 50-an, kita kena ingat bahawasanya umur kita tadi bukan masa untuk kita bermain, bukan masa untuk kita bersenang-senang. Umur 54 itu anak-anak dah keluar daripada rumah. Kalau ada suami isteri, tinggal 2 orang kat rumah. Anak-anak masih bekerja ataupun dah melanjutkan pelajaran. Duduk kat rumah, waktu itulah waktunya terbaik untuk kita cari amalan. Waktu itulah terbaik untuk kita buat amal soleh. Jadi setiap manusia itu, pada umur itulah, jangan sia-siakan. Contoh, ada duit, banyakkan jariah. Ada duit, banyakkan sedekah. Ada duit, buatlah apa sahaja untuk kita menuju bumi akhirat.
Jadi apabila umur 54 tadi berwaspada. Kalau dalam umur 54 masih lagi tidak sedarkan diri, masih lagi Quran pun tak bersama dengan kita, masih lagi sembahyang ditinggal-tinggalkan, puasa ditinggal-tinggalkan, tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada umur 54 tersebut, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa dirahmati Allah, kita kena dalam keadaan berwaspada dan meningkatkan amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 kali 7 berapa pula? 60 60 berapa 6 kali 7? 62. 60? Tak betul ikut. 64. Jadi apabila sampai 6 kali 7 kena waspada. Umur 6 kali 7 bukan lagi kita boleh nak pergi seronok-seronok. Kalau nak pergi seronok, contohnya pergilah tempat-tempat yang baik, contoh melawati, pergi umrah dan sebagainya. Umur 60 lebih ni dalam saat umur yang perlu berjaga-jaga. Rumah kata pi, kubur kata mai. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kalau sampai dah tahap 60-an, berwaspada. Kalau ada duit ketika itu, banyak pelaburan untuk akhirat, jangan untuk dunia. Kalau ada simpanan dalam bank, banyak untuk akhirat, untuk kita dalam kubur. Kita tahu kubur itu sempit, kita tahu kubur itu gelap. Tanpa Al-Quran, tanpa kita mengaji, nescaya kubur pasti gelap gelita. Tanpa bersedekah, nescaya kubur akan tersempit-sempit. Jangan ingat kita tinggal, aku ada duit yang banyak, aku tinggal. Lepas ni, anak-anak kita tak tahu lagi nak menggunakan duit kita, nak pergi hala mana. Kalau tinggal 200,000, tak tahu lagi dia ingat kita ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, berwaspada pada umur 60-an. Jadi umur yang selebihnya 7 kali 7, 7 kali 8, itu mungkin subsidi. Tak tahu lagi kita boleh hidup ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama cara mengubah hati iaitu memperbanyakkan baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua iaitu kita kena kurang makan. Kurangkan makan ni kerana apa? Kurangkan makan iaitu kerana untuk kita senang untuk beribadah. Kalau makan malam terlalu banyak, nescaya susah kita nak bangun malam untuk bertahajud, berqiyamul lail pada waktu malamnya. Contoh bulan puasa, kalau kita buka puasa tu makan terlalu banyak, contoh makan air atau kita minum air sampai 5-6 gelas atau 7 gelas, 8 gelas, nescaya tarawih nanti tak tahu boleh 20 ke tak boleh 20. Sebab tu zaman hari ni setakat 8 pun bertarabuk habis pasal makan banyak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kurangkan makan. Yang ketiga, kita sentiasa bangun malam. Usia-usia senja ni, dalam usia-usia yang meningkat, dia tak makin muda, dia semakin dewasa, semakin tua. Banyakkan bangun malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ke Allah, minta ke Allah supaya kita diampunkan segala dosa. Banyakkan zikir, banyakkan amalan-amalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail ini memberi kesan yang amat sangat kepada dalam kehidupan kita diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
Aku ni dah hitam. Okay? Muka hitam, kulit hitam. Okay? Tak nampak berseri, kata dia. Kata Rasulullah, kamu nak nampakkan seri muka kamu walaupun kulit hitam, banyakkan bangun malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, kalau kita nak serikan muka, okay, antaranya bangun tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa rezeki kita sempit, sama juga, kita bangun malam bertahajud. Kita bangun pagi-pagi, contohnya selepas solat subuh jangan tidur, okay? Nak lepak, nak baca Quran atau nak baca-baca kitab, tak ada masalah.